Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Pondok Lubuk Tapuh, dalam kitab dia Pedoman Sembahyang Berjemaah, sehinggalah perkataan dia adapun muafiq, muka surat 33. Adapun muafiq yang membimbang dengan sunat, diuzurkan dia meninggal dengan iman hingga 3 rukun yang panjang-panjang dengan tiada khilaf. Makmum muafiq, bukan makmum masbuk. Makmum muafiq yang sibuk duduk baca benda sunat, maka dia diuzurkan terlewat daripada tu imam untuk selesai ke bacaan Al-Fatihah. Sebab apa? Tiada khilaf, tak ada khilaf. Dibenarkan 3 rukun panjang-panjang. Tu muafiq. Sebab apa? Sebab dia muafiq wajib kena baca Fatihah sudah. Dan terkemudian makmum daripada imam dengan sempurna 2 rukun fi'li. Kedua, dengan ketiadaan uzur serta sengaja dan mengetahui akan haram, gawapan dia batal sembahyangnya. Kita sebut dah dalam kaedah, dalam bab semaya jemaah ini beberapa kaedah. Pertama, cepat daripada imam 2 rukun batal. Tu imam duduk kira, kita rokok, kita iktidal, kita gerak untuk sujud, batal. Kerana kita cepat daripada tu imam 2 rukun. Rukun rokok dan rukun iktidal. Sekarang kita bergerak nak pergi ke sujud, batal. Cepat daripada tu imam 2 rukun batal, lewat daripada tu imam 2 rukun juga batal. Kita duduk senyap, bukan baca Fatihah pun, baca surah ke. Hak penting bukan baca rukun hak wajib, baca sunat. Maka kita duk baca surah tu imam rakaat. Tu imam iktidal, tu imam gerak untuk sujud, batal semaya kita. Cepat daripada tu imam 2 rukun batal, lewat daripada tu imam 2 rukun batal. Cepat daripada tu imam 1 rukun haram. Cepat daripada tu imam 1 rukun haram. Tu imam tak ada berapa lagi nya rokok dah. Ataupun dia iktidal. Maknanya apa dah? Tikah dengan tu imam serukun. Kita tu imam duduk qiyam, makmum duduk iktidal. Rokok dah, iktidal, haram. Lewat 1 rukun pula, hukum dia makruh. Tu imam rokok, dia tak rokok. Tu imam iktidal, baru dia rokok.
Makruh hukum dia. Cepat setengah rukun, makruh. Lewat setengah rukun, tak apa. Wak moleknya lagu ni. Lewat daripada tu imam ketika mula tapi sempat pada rukun tu. Tu imam rokok, biar tu imam sudah dulu, baru kita rokok. Biar dia dengan rokok ni. Lepas tu imam iktidah, biar kita dah macam. Ni gini, baru molek. Jangan tu imam rokok, kita ada iktidah. Acu kita nak rokok, tu imam perut iktidah. Hak ni makruh. Dia kena biar dia di rukun tu sekali dengan tu imam. Tu imam rokok, kita dah rokok sekali dengan tu imam. Tetapi biar tu imam mula dulu. Hak tu paling molek sekali. Jadi cepat daripada tu imam, lewat daripada tu imam dengan dua rukun fi'li batal. Jika tak ada uzur lah. Kalau uzur seperti masalah saat ni, makmum muafiq nak baca Fatihah, hak tu masuk dalam kategori uzur. Seperti rokok imam dan iktida ia imam dan turun ia imam kepada sujud padahal makmum berdiri lagi. Tu contoh cepat dari pelewat pada tu imam dua rukun. Dan tidak batal terkemudian daripada makmum dengan dua rukun qauli. Dua rukun qauli kita terlepas daripada tu imam. Bukan dua rukun qauli. Kalau rukun fi'li, dua tu rukun fi'li batal. Seperti tasyahud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu imam kita tak baca tahiyat lagi. Tu imam baca tahiyat sudah dah. Tu imam baca selawat sudah dah. Maka batal ke tak? Tu imam wisalah kau apa dia? Tak batal. Oh, dia mau terlepas dua rukun tu. Rukun baca tahiyat, rukun baca selawat. Batal ke tak? Tak, sebab rukun qauli bukan rukun fi'li. Atau satu rukun qauli dan satu rukun fi'li. Terlepas satu rukun qauli, satu rukun fi'li. Apa dia? Fatihah dan rokok. Fatihah rukun rukun qauli, rokok rukun fi'li. Ya rokok tu maka terlepas. Fatihah dia terlepas. Rokok pun dia terlepas. Maka batal, tidak batal. Hak batalnya dua-dua tu rukun fi'li berlaku. Seperti saat ni terlepas rokok dan iktida. Batal. Kerana kedua-duanya rukun fi'li. Dan mendahulu makmum atas imam dengan sempurna dua rukun fi'li kedua batal sembahyangnya. Saat ni lewat daripada tu imam dua rukun batal. Dia pula cepat pada tu imam dua rukun batal juga. Seperti rokok makmum dan iktida ia makmum dan turun ia makmum bagi sujud padahal imam berdiri lagi, maka batal lah. Kerana cepat daripada tu imam dua rukun. Atau rokok makmum sebelum imam. Rokok makmum sebelum tu imam. Sebelum tu imam rokoknya rokok dah. Maka tak kala berkehendak imam bahawa rokok ia iktida makmum. Maka tak kala berkehendak iktida imam sujud makmum. Maka tiada berhimpun makmum serta imam dalam rokok dan tiada dalam iktida. Maka apa hukum dia? Batal juga. Lagu mana? Gini. Dia rokok dulu. Tu imam makmum ni rokok. Tu imam pun duk rokok kan dia, piup. Dia naik. So, acu tu imam nak iktida dia perut. Tu cepat daripada tu imam dua rukun. Batal. Kalau gini nampak terus. Tu imam dak kerah gini, dia rokok, dia iktida, dia gerak. Ni nampak jelas dua rukun cepat. Tapi kalau gini pun, tu imam macam nak ampak tak ada apa batal juga. Sebab tak sempat pada tu imam dengan tu imam dua rukun. Dia cepat pada tu imam. Kalau terlewat daripada tu imam pun batal juga. Mana ni? Maka tatkala berkehendak imam bahawa rokok ia iktida makmum pula iktida. Maka tatkala berkehendak iktida imam sujud makmum, maka tiada berhimpun makmum serta imam dalam rokok dan tiada dalam iktida. Batal.
Dan jika mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun, itu dengan lupa. Misalnya, dia terlupa dia tu makmum orang. Nyo rokok, nyo i'tidal, nyo nak sujud, dia sujud. Saya ni maya berjemaah ni. Lagu mana? Cepat daripada tu imam 2 rukun. Dengan keadaan lupa. Tahu kau ada rukun tu? Tahu. Tapi apa awak ni? Saya buat dalam keadaan lupa. Atau jahil akil haram. Apa awak buat terlupa kau lagu mana? Tak, sengaja saya buat. Saya tak tahu kata boleh semaya cepat seperti orang yang baru masuk Islam. Maka dia semaya, dia rasa dia cekak dah, maka dia semaya cepat pada tu imam. Dia ingat boleh semaya ramai-ramai lagu ni cepat, tak boleh. Maka apabila jahil tiada mudarat. Yakni tidak batal sembahyang, tetapi lagu mana dia kena buat? Wajib atasnya kembali mengikut imam apabila ingat dalam masalah lupa. Semaya cepat, sujud. Sudah saya berjemaah ni. Bangun, duduk kira sekali dengan imam. Atau tahu dia semaya sujud, maka dia kata, awak tu, apa semaya cepat pada tu imam? Tak boleh, tak sah semaya orang Islam kena semaya ikut tu imam. Dia pun baru tahu. Wajib dia kembali semula, kira sekali dengan tu imam. Dan tiada dibilai bagi makmum dengan 2 rukun yang diperbuatkannya, maka tak dikira. Hak dia rokok tak kira, i'tidal tak kira. Berarti dia kena buat semula sekali dengan imam. Rokok sekali. Maka apabila tiada kembali ia bagi mendatangkan kedua rukun serta imam dengan sebab lupa atau jahil, hendaklah mendatang ia kemudian daripada salat imam akhir rakaat itu. Misalnya dia tak buat, pas lagu mana? Baru tahu. Ataupun tu imam gi situ dah. Cepat tu, acik nak kembali, tu imam pun gi duduk sujud dah. Pas nak buat lagu mana? Maka rakaat tu dia kira hanguh, maka dia kena tambah rakaat lagi. Dan jika tiada kembali dengan sengaja atau mengetahui akhir haram, tahu dah haram, ataupun tak kembali dengan sengaja, maka batallah sembahyang dia kerana cepat daripada tu imam. Dan mendahulu makmum akan imam dengan 1 rukun fi'li haram. Rokok, i'tidal. Rukun sempurna. Sujud, rokok, batal, haram. Dosa, ya berdosa. Batal, tidak batal. Seperti rokok makmum kemudian i'tidal ia makmum, barulah imam rokok cepat 1 rukun yang sempurna, maka hukum dia haram. Dan mendahulu dengan setengah rukun makruh di sisi Ibnu Hajar dan haram juga di sisi Syekh Ramli dalam Nihayah dan Khatib Syarmini dalam Mughni. Katanya Ibnu Hajar makruh mendahului dengan separuh. Lagu mana? Tak imam gini. Dia pun rokok saja. Dipanggil separuh. Kerana rokok ni tak sempurna kecuali dia bangun baru sempurna. Masuk kepada rukun i'tidal baru dipanggil sempurna rokok. Maka kalau dia rokok saja, hak tu dipanggil separuh. Separuh rukun dipanggil. Mendahului separuh rukun. Maka menurut Ibnu Hajar makruh saja. Katanya Imam Ramli tetap haram. Separuh rukun pun ya haram juga. Ni Mughni Muhtah Syarbini Khatib pun kata haram juga. Dan mereka yang mendahulu akan imam dengan 1 rukun fi'li. 1 rukun fi'li. Mereka yang mendahulu ke akan imam dengan 1 rukun fi'li dengan sengaja, sunat baginya muafakat dengan imam. Apabila dia rokok, cepat pada tu imam. Tu imam tak kira lagi. Sunat dia kembali sama dengan tu imam. Jangan buat cepat pada tu imam. Batal, tidak batal. Dan jika dengan lupa, boleh pilih antara kembali dan antara menanti imam di situ. Kalau sengaja rokok cepat pada tu imam, wajib kembali buat serupa dengan tu imam. Kira. Mana kalau terlupa, sudah terlupa. Maka dia beri pilih sama ada dia nak kekal tunggu tu imam situ ataupun dia kembali dengan sekali dengan tu imam. Boleh pilih. Kalau sengaja wajib, kalau tak sengaja sunat.
Boleh pilih? Ya, boleh pilih. Saya malah sekali dengan Tok Imam, saya nak rokok gitu. Nak tunggu Tok Imam rokok sekali dengan saya. Boleh, boleh. Tetapi sunatnya kembali ikut Tok Imam juga. Nah. Dan menyertai makmum akan imam pada perbuatan dan demikian perkataan dan terkemudian makmum daripada imam kepada selesai rukun dan mendahulu. Berapa masalah? Pertama, menyertai makmum dengan imam pada perbuatan. Seketok rokok sekali, iktidal sekali, qiyam sekali, sujud sekali. Demikian perkataan. Tok imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Tok imam baca surah, kita baca surah. Biar Tok imam start dulu. Dan terkemudian makmum daripada imam hingga selesai rukun. Tok imam dulu start tapi kita sudah awal. Tok imam slow, Tok imam start dulu tapi kita sudah dulu. Contohnya Tok imam tua. Tok imam kata Allah, kita berak sujud dah. Biar imam start dulu tapi kita lewat tapi kita dah selesai. Ataupun bangun daripada sujud, Tok imam baru Allah, kita Allah akbar cacar Mana? Nah, dengan mulai rukun. Rukunnya kau dia semua salah ni. Menyertai perbuatan, menyertai perkataan lewat makmum tapi selesai awal daripada Tok imam, cepat Tok imam dan mendahului makmum atas imam dengan mulai rukun. Mula rukun pula. Rokok Tok imam tak gerak lagi, kita gerak dah. Mula rukun. Tapi sudah Tok imam dulu. Makruh yang meluputkan fadilah jemaah. Semua tu hukum dia makruh berlaku. Dan jemaahnya sah. Jemaah apa hukum? Sah. Nah, tetapi tiada pahala atasnya. Pahala 27 tak boleh. Pahala sah, pahala gani ke, pahala gapo dia, pahala baca Quran, pahala dengar baca Al-Quran, pahala tu boleh. Pahala semaya boleh. Cuma pahala berjemaah 27 tu tak boleh. Pahala muka lain boleh, pahala semaya boleh, pahala beririk baca Al-Quran boleh. Cuma baca 27 tu tak boleh. Maka gugur dosa meninggalkan jemaah atas kaul yang mengatakan wajib berjemaah. Maka sekalipun lagu tu gugur dah tuntut untuk dia pergi semaya jemaah tu gugur dah. Atau gugur makruh atas kau yang menyatakan bahawasanya jemaah itu sunat muakkad. Makruh, tuntut untuk fardu. Ada kata pendapat kata hak wajib, maka tak dosa dah, tak payah hulai dah. Cuma pahala tu tak boleh, tuntut tu terlepas dah. Maka sunat bagi makmum bahawa takhir mulai perbuatan daripada mulai perbuatan imam gitu. Mula tu biar Tok imam mula dulu, sudah pun biar sudah Tok imam dulu. Kita biar ada dengan rukun pada sekali dengan Tok imam pada rukun. Ya, perbuatan daripada mulai perbuatan imam tiap-tiap rukun dan terdahului mulai makmum atas selesai imam daripada perbuatnya. Sebelum tu imam selesai daripada rokok, mesti kita rokok dulu sekali dengan dia biar serentak, biar ada dengan dia di rukun tu. Hak tu molek. Tu imam rokok dulu, biar dia start dulu. Tetapi sebelum dia sudah akad, kita kena rokok dulu. Biar ada di rukun tu. Hak tu paling molek sekali gini. Gitu. Hak tu paling molek sekali. Dan terlebih akmal daripada itu, hak paling molek sekali. Bahawa takhir mulai buat makmum daripada sekalian gerak imam. Tu imam gerak habis. Rokok. Barulah kita bergerak. Tu imam rokok, sujud. Pak sujud. Barulah kita gerak sujud. Kalau kita tu imam gerak, patut kita ikut dia, molek dah. Tetapi hak paling afdal, tu imam sujud rapat, baru kita gerak gitu. Maka tidak masuk makmum hingga sampai imam kepada tempat berpindah ia imam kepadanya kepada tempat. Biar tu imam masuk di rokok dulu baru kita rokok. Biar tu imam masuk tempat sujud dulu baru kita sujud. Biar tu imam duduk iktidal molek dulu baru kita duduk. Maka tidak rokok melainkan kemudian daripada sampai imam kepada rokok. Dan jikalau menyertai makmum akan imam dengan takbiratul ihram. Imam kita Allahu Akbar.
Atau nyata terkemudian takbir imam daripada makmum. Tok makmum pula Allahu Akbar. Baru apa bunyi tok imam? Baru Allahu Akbar. Tiada sah sembahyangnya. Tak sah semaya dia. Sebab makmum berimam dengan tok imam hok tak semaya lagi. Berimam dengan orang tak semaya, hukum dia tidak semaya, tak sah. Dan tiada mengapa mengembali ke imam akan takbiratul ihram dengan perlahan. Hok cerita dulu. Dan tiada angkat tangan dengan niat yang kedua boleh. Seperti masalah jika tu imam salah, makmum akak takbir belaka, pas nak buat lagu mana tu imam kata saya cakap nak teruskan semaya. Saya akak takbir saat ni tak niat. Maka dia pun tak akak tangan ke apa dia pakai buat senyap Allahu Akbar slow-slow dan masukkan niat yang kedua, sahlah jemaah tu. Jika tiada tahu makmum, kalau makmum tahu perasa tu imam akad takbir yang kedua, maka dia kena batal semaya dia dan akad takbir selepas daripada tu imam. Bagi makmum yang tidak tahu dihukum sah. Dan tiada mengapa menyertai salam tetapi makruh luput fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam assalamualaikum kok kiri, kita bahas kok kanan, makruh. Ataupun serentak assalamualaikum sekali dengan tu imam, makruh. Dia kata luput fadilat 27. Artinya luput pada juzuk yang menyertai akan dia oleh makruh, tiada luput ke semua sembahyang, berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Jawad. Syarhul Irsyad Fathul Jawad katanya Ibnu Hajar, kalau makruh, makruh disalih saja. Ada pendapat kata dok makruh habis semaya dia kerana dia wisalah serentak dengan tu imam. Dan jika mendahului makmum akan imam dengan Fatihah, wallahu a'lam. Sah dak tahiyat akhir kalau tak baca selawat Ibrahimiyah. Sah hukum dia. Selawat Ibrahimiyah ni sunat sahaja. Sunat hai'ah. Tak baca pun tak apa. Yang penting selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Selawat tu. Selawat Ibrahimiyah sunat hai'ah saja. Tinggal tak sunat sujud sawi dan tidak batal sembahyang. Adakah boleh membeli makanan atau produk dengan menggunakan keahlinya mengikut Islam? Gini, masalah keahli ni ulama ada khilaf. Ada ulama kata keahli ni haram hukum dia. Contohnya, okey, hamba buka kedai runcit. Siapa dia nak jadi ahli, bayarlah 20 riyal, saya beri 1 kad. Maka kalau nak beli pakai kad ni, saya akan beri potongnya lah. Setiap barangnya dalam kedai ni, saya potong 10%. Maka bolehlah kad kawan ni. Dia bayar dah 20 riyal. Maka dia guna. Ko dia tak guna, ko tetap kena bayar 20 riyal. Maka ada unsur penipuan. Ada unsur mengambil harta orang dengan cara tidak jelas. Bererti kalau pembeli saat ni tak guna kad tu, dia pakai sipil lagu tu, maka bayar peri-peri kok tu kedai tu tanpa gapo-gapo. Tapi kalau peserta tu pula guna terlalu banyak pula guna, maka syarikat tu rasa rugi, tak pandai bayar 20 riyal, kita wi potongnya nak tiap hari, sehari 15 kali mari. Nampak metai-metai lah ahli kata, mari bawa pok rabok dia apa semua beli, habis potongnya 10%, maka rugi beratus pula. Maka timbul istilah kalau banyak kali guna, pihak penjual pula rugi. Kalau tak guna, pihak penjual pula untung. Duk mai benda tidak jelas lagu tu. Maka ada kata kad keahlian ataupun kad diskaun ni tidak boleh dipakai. Kerana ada unsur tidak jelas, gharar dipanggil. Ada unsur nasib dan gharar. Nasib lah. Maka mengikut Islam. Hamba tak tahu ada kau dak sepelek. Cara kata boleh kau dak guna kad ahli lagu ni. Hak mengikut Islam lagu tu lah, tak boleh lah. Hak mengikut Islam boleh tak tahu hamba.
Oh, Ustaz, saya baru tingkat tepak, tak ada duit. Macam mana nak bayar video puasa 3 bulan yang saya tinggal? Puasa dululah weh, selamat weh. Puasa biar sudah dulu. Lepas pada tu ingat duit berapa kita kena bayar. Maka kita ripung dulu pitih, ada duit baru kita bayar. Tak ada pitih tak apalah, slow-slow lah. Yang penting puasa sudah dulu, qada dulu 3 bulan tu. Boleh kodok menggunakan jarum yang sama cocok ubat pada anjing tanpa seteru samuk. Tanpa sertu tu bukan seteru. Tanpa sertu samuk kau apa dia, selepas tu cocok pada lembu lagi, tak ada masalah apa. Sebab lembu tak semaya bel pun tak ada apa dia, maka boleh. Lepas tu boleh makan kodok lembu, tak apa. Hukumnya boleh. Ada kes dulu orang tanya babak yang sepanjang. Saya pernah tengok lembu minum arak. Oh, minum arak. Dak lerok sore senyap, dak minum arak, cap puak minum. Maka lembu tu boleh makan dak wak rebel kau gapo dia. Faham apa pernah tengok kata lembu tu makan babi. Dia jamu pok dia senyap. Pakat jamu makan daging babi. Lembu tu boleh makan kau dak. Kita sembelih wak korban kau wak gapo dia ikutlah. Hukum dia boleh. Tak ada masalah apa. Masuk kategori binatang yang makan kotor sahaja. Daging dia, okey. Kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber haram, maka lembu ni telah membuat perbuatan yang haram, yakni memakai daging babi dan meminum arak. Siapa dia ajar? Mana ada perbuatan haram, semua perbuatan lembu halal berlaku sebab dia bukan mukallaf. Kalau nak buat gapo-gapo tak sewi dosa, jadilah lembu. Buatlah gapo-gapo tak ada istilah dosa. Kita manusia buat ada pahala, ada dosa. Maka kalau dia makan babi pun tak dosa dia. Kalau dia minum arak pun tak dosa dia. Jangan buat style kita. Dia ke lembu. Maka daging dia tetap halal. Cuma ada ulama kata kalau binatang makan kotor lagu tu, hatta daging babi pun, ni kalau ikan pating atas tu apa dah kandai babi, pergi makan daging babi, tak boleh makan ikan pating ni, hukum dia haram. Jalalah dipanggil. Jalalah ni binatang yang makan kotor, hukum dia makruh kita makan daging dia. Kecuali kita ambil misalnya binatang kecil, kita pegang pergi makan ni bersih selama 3 hari, maka daging dia bertukar, tak jadi makruh dah. Kalau binatang besar, lembu kau gapo, pegang sebulan semula, pergi makan rupuk comel mula, bersih mula, tak ada makruh. Ni gege gepa. Kecek molek lah, hukum hakim kena cerak lah. Dia kata haram lah jadi makan babi lah. Pelik sungguh. Lembu. Dulu isu istilah cocok. Di pokok babi, vaksin babi, kau gapo dia masuk ke pokok, paku jadi buah seto, jadi buah manggis, segar-segar. Maka apa dia hukum dia haram ke tak? Tidak haram. Boleh makan. Kecuali katanya ulama kalau cocok direct di buah, tak boleh. Tapi kalau cocok di patah, timbul di buah, tu tak ada masalah apa. Manakala lembu makan tak ada masalah apa. Ustaz, adakah ada doa khusus untuk menjadi isteri solehah penyejuk hati? Doa lah, minta dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hamba isteri yang taat, isteri yang bersabar dengan kerana suami hamba. Berilah hamba kekuatan untuk buat taat kepadamu melalui taat hamba kepada suami hamba. Tanda hamba nak taat kepada kamu, hamba taat kepada suami hamba. Gitu. Gitulah, minta doa dengan Tuhan. Kok bahasa Melayu sudahlah, hamba pun tak tahu doa nak jadi isteri solehah. Hak penting doa, perbuatan itu penting. Jangan doa nak isteri solehah, sopo serana kotak lelaki. Lepas tu isteri solehah. Saya isteri solehah dah. Saya doa semacam nak suruh jadi isteri solehah. Lepas tu awak tak dengar kata. Tu perbuatan saya. Penting doa tu penting. Janganlah tu. Isteri solehah ini di perbuatan bukan di doa. Kalau tak pernah berdoa pun menjadi isteri solehah, tapi perbuatan dia cukup solehah, jadi isteri solehah. Lagu tu. Adakah sah mandi wajib kita potong kuku sebelum mandi? Sah hukum dia. Ketika mandi wajib kita rata ke anggota ataupun juzuk tubuh yang melekat di tubuh kita.
Yang kita kerak dah, maka tak wajib basuh dah. Hak lekat pada masa tu, masa kita nak mandi tu. Misalnya sebelum kita mandi, kuku kita panjang, kita kerak. Maka hak kerak tu, kuku tu tak payah basuh dah lah. Hak melekat di tubuh kita pada masa tu saja yang wajib diratakan air. Cuma moleknya jangan kerak kuku lagi. Afdalnya mandi semua anggota kita dulu. Takut junub, biar mandi belakang semua, barulah nak kerak kuku. Hukum bertawai buka aib pesalah sehingga memalukan keluarga pesalah tersebut. Style stesen TV dan surat khabar zaman sekarang. Buka aib orang tu akan buka aib kita. Gitu sahaja. Saya niat nak beri pelajaran. Okey, beri pelajaran biar munasabah. Jangan ada niat yang tidak molek. Kerana membuka aib orang ni payah kita nak niat kebaikan. Takut kita ada kepentingan nak malukan dia, nak jatuhkan dia, nak gapokan dia. Nak beri peringatan ni dengan cara lain boleh banyak lagi. Kalau boleh jangan buka sangat aib orang. Kan ada kata epek wanita ni sikit tak sewi nampak. Pesalah, wanted, gelak kan? Keluarga dia jangan duk sebutlah. Lagu tu. Kerana mungkin dengan sebab kita buka cerita dia payah bertaubat dengan Tuhan. Mungkin kalau orang tak tahu cerita dia akan mudah bertaubat dengan Tuhan. Ada manusia ni dia orang tahu dak, biar hamba jahat dah. Tetapi ada orang kalau orang tak tahu mungkin dia cepat untuk bertaubat dengan Tuhan. Ustaz, apa hukum mengumpat orang bukan Islam? Apa nak mengumpatnya? Mengumpat ni tak boleh kecek benda keburukan orang Islam, orang bukan Islam. Tak boleh. Kita orang Islam kena tunjukkan akhlak Nabi kita. Kalau kita ngaku kita orang Islam, kita nak ikut Nabi Muhammad, maka jangan duk mengumpat. Tujuan apa kita ayat benda keburukan orang bukan Islam, orang Islam kau apa dia tujuan apa? Ada kepentingan kau tak? Kalau tak ada kepentingan, kalau tak ada masalah untuk agama Tuhan, maka tak payah keceklah. Lainlah kalau ada kepentingan. Seperti orang ni jahat kau apa dia kita sebut tu atas nama nak beritahu kejahatan dia, tak apa. Ustaz nak tanya, tapi mengumpat kepada orang bukan Islam tak serupa pahala mengumpat kepada orang Islam. Mengumpat kepada orang alim tak serupa mengumpat kepada orang biasa. Pahala dia semakin berat. Ustaz nak tanya mana lebih afdal? Kita semaya berjemaah dengan keluarga di rumah atau kita pergi semaya jemaah sore tinggal keluarga di rumah? Gini. Zaman sahabat tak ada orang lelaki semaya di rumah. Semua semaya di masjid yang sudah balik. Manakala di rumah hanya orang-orang perempuan dan anak-anak yang masih belum balik semaya di rumah. Lagu mana? Depan ni akan sebut dalam kitab ni ada sebut. Kalau kita pergi semaya menyebabkan isteri kita tak semaya berjemaah. Okey, carilah masa sewaktu dua waktu kita semaya jemaah dengan dia, hok lain semaya di masjid belaka. Kalau dah ada anak dah, maka biarlah isteri kita berjemaah dengan anak-anak kita. Budaya ke semaya berjemaah. Sekalipun lewat dah pun okey ajar semaya berjemaah. Ustaz, saya ni berniat nak tarik ramai orang bukan Islam masuk Islam kerana saya ada banyak kawan bukan Islam. Tapi dalam hati saya ada lagi perasaan cinta pada dunia. Mohon Ustaz nasihat. Gini, masalah kita nak kebaikan niat orang Islam, orang bukan Islam masuk Islam tu niat molek dah. Dakwahlah. Kita gunalah apa cara kita sekalipun masalah kita cinta kepada dunia tu suku pasar tu masalah kita. Jangan kata apabila kita orang jahat kita tak mampu nak buat kebaikan. Saya seorang yang jahat tapi saya tak mampu nak dakwah orang. Dak jangan itu. Saya tidak layak nak mengajak orang kepada kebaikan. Jangan buat lagu tu. Kita jahat sekalipun dalam kitab fiqh kata wajib atas orang yang berzina melarang orang berzina di sebelah dia. Dia tengah berzina. Siap tu pada. Jangan duk berzina berdosa. Faham berzina tu? Memanglah hamba berzina juga, tapi hamba wajib kena tegur tu demo. Sama tegurlah. Hamba pun duk tengah berzina juga tapi berdosa juga demo. Bagi tegur lagu tu. Jangan kata hamba malah tegur sebab hamba juga buat dosa yang sama. Tak, wajib kena tegur. Kalau dia tak tegur, dosa dua. Dosa berzina, dosa tak tegur orang buat perbuatan jahat. Kita masih nak kepada dunia, kita masih buat maksiat. Jangan malu kita nak menegur orang untuk jadi baik. Sekalipun kita kaki maksiat juga. Kalau orang fikir saya ni kaki maksiat, saya tak boleh tegur, nescaya manusia tak boleh nak tegur orang. Semua ada masalah dia, semua ada kesalahan dia.
Sekalipun zahir nampak bersih, ada maksiat batin pula. Ada maksiat riak, wujud, takabur, macam-macam. Ustaz yang mana satu lebih utama? Sedekah pada golongan yang susah seperti di Syria, Yaman, Palestin, serta mangsa banjir, atau sedekah kepada adik-beradik kita yang susah? Sedekah kepada adik-beradik yang susah lah. Sedekah siapa dia kaya, lepas tu sedekah ke orang lain pula. Jangan duk sedekah. Memanglah afdal sedekah kepada adik-beradik. Tetapi ada masalah ni kita kena fikir juga. Duk betah adik-beradik. Orang tanya, apa tak sedekah? Adik-beradik hamba susah lagi. Lepas tu orang lain tak ada kau nak sedekah orang lain. Ada benda, kita buat benda yang kurang afdal berbanding hak afdal kadang-kadang. Tidak kau jadi salah, tak jadi salah. Pahala ke mana? Tak ada masalah, boleh pahala, ya boleh pahala. Jangan duk main adik-beradik, betul afdal tu adik-beradik, tetapi biar ada masa bui sedekah kat orang lain juga. Dosa tak dosa? Ustaz boleh, cuma tak afdal lah. Ustaz boleh ke orang tak solat terus jatuh fasik? Betul ke orang tak solat terus jatuh fasik? Dan fasik tak layak jadi wali. Jadi apa hukum kalau diteruskan pernikahan anaknya? Mohon menjelaskan ke ustaz. Jadi kalau mau ayah dia fasik, maka tak boleh dia jadi wali menikahkan anak dia. Lepas tu tak sah pernikahan tu. Kerana syarat wali la nikaha illa biwaliyin rasyidin mursyidin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali mursyid, yakni wali yang adil. Kalau fasik kembali kepada tok dia pun fasik juga. Ni tak semaya. Tok dia berjudi kuat benar, belaga ayam, belaga bering. Tak apalah, fasik juga. Bagi ke adik-beradik dia. Adik-beradik dia puasa dak, tak tutup aurat lah gapo dia, fasik belaka. Tak apalah, wak naik ke pok dara pun fasik juga. Bahar riba, bahar gotu, bahar wak pergi ke tok kodi pula menipu orang, rasuah lah gapo dia habis. Maka semua fasik belaka. Katanya Imam Ghazali, zaman orang fasik ni maka dimaafkan menjadi wali dalam keadaan fasik. Kerana orang fasik belaka. Kalau kembali kepada tok dia fasik juga. Kembali ke kodi fasik juga. Akhir sekalinya nikahlah. Sekalipun moleknya cari wali hok adil. Wali hok adil ni wali hok juru. Tak ngaji fardu ain juru dak? Tak juru. Senyap pakai piah tak kecek dengan orang. Fardu ain pun tak mengaji. Fasik supaya tolong. Tak mengaji ilmu fardu ain. Jangan dok kata orang juru ni pakai senyap tu jadi baik selalu tak mengaji ilmu fardu ain juga. Dosa juga. Apa hukum aurat antara isteri dengan ipar-ipar, terutamanya lelaki? Hukum dia seperti orang luar juga. Tak boleh ipar dua kita tengok tangan dia, tengok kaki dia, tengok pinggir dia, tak boleh. Seperti orang luar juga. Nabi kata alhamu maut. Ipar dua itu mapuhlah. Apa mapuh? Maut ni. Maknanya bahaya. Kerana kebanyakan orang apabila jadi ipar dua rapat sangat. Kalau orang Arab sangat sensitif bab ipar dua. Lebih-lebih kalau dia Yaman kak, seorang lelaki dia hanya boleh tengok mak dia, kakak dia, adik dia, tok dia, isteri dia. Tu sahaja yang boleh tengok dalam hidup dia sampai mati. Orang lain tak boleh tengok. Bini abang dia tak boleh tengok. Bini adik dia tak boleh tengok. Tu. 5 orang ni saja. Mertua dia yang boleh tengok tu lah. Orang lain tak boleh tengok. Apa boleh dilakukan wanita yang tengah haid untuk dapat pahala besar macam masa tidak haid? Gini. Ketika haid kita hanya tidak boleh melakukan beberapa perkara sahaja dalam ibadat. Semaya. Pakai apa dia? Kalau tak boleh puasa, puasalah. Kalau lepas tu tak boleh baca Quran. Selawat boleh. Zikir boleh. Apa dia lagi? Sedekah boleh. Jadi banyak lagi ibadat bagi orang haid. Jangan rasa apabila kita haid tak boleh buat ibadat. Apa tak boleh buat ibadatnya? Sedekah boleh, hak ni boleh, hak tu boleh. Banyak lagi ibadat yang masih boleh dilakukan. Wakaf harta kepada masjid, tolong orang susah. Banyak benar lagi. Hak tak boleh dibuat orang haid sikit ya, semaya 2-3 tu saja. Jadi kena kreatiflah sikit ketika kita mari kota,
hanya tak selawat banyak ke, tak boleh baca Quran, tak apa, baca zikir-zikir lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.